Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam siri Connecting Dot Learning CDL, hands-on online cluster IPG, Institut Pendidikan Guru. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kita akan mulakan dengan snippet oleh Datuk Dr. Mehandar Singh, Nahar Singh, dan seterusnya disusuli dengan pembentangan Connecting Dot Learning oleh saudari Siti Balkis Az-Zahra binti Deraman pada malam ini. Dan untuk tidak melengahkan masa, eloklah kita teruskan dengan snippet yang akan dikongsikan oleh Datuk Dr. Mehandar Singh. Dipersilakan, Datuk. Selamat sejahtera semua kerana dapat bersama dengan kita pada petang ni. Terima kasih kerana dapat bersama pada musim cuti ini, cuti sekolah. Saya doakan agar semua yang bersama kita pada hari ini sihat dan ada bersama dengan keluarga atau sedang melawat ibu bapa atau adik-beradik dan sebagainya. Ini adalah satu daripada tujuan kita bercuti, cuti sekolah kita, to unwind dan to recuperate. Kalau di hospital kita ada jururawat, kita ni guru rawat. So kita deal dengan manusia, kita anak murid kita. Kita perlu rehat ini kerana rehat ini akan memberi kita satu tenaga yang berbeza bila kita kembali ke sekolah nanti. We are rejuvenated. Kita ada tenaga lebih ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah learning versus non-learning. Sebenarnya tajuk ini pun timbul sesi seperti yang saya selalu sebut pada akhir pembentangan saya, ilmu tu boleh datang daripada sembang profesional. So, sembang profesional saya berlaku dengan Datuk Dr. Amin minggu lepas, sedang minum teh tarik waktu malam kat kedai mamak di Precinct 8, dan perbincangan kita bermula selalunya tentang pendidikan. Akhirnya kita datang ke satu perspektif bila Datuk Dr. Amin sebut tentang non-learning. Dan kita selalu harapkan bahawa dalam sesi pengajian kita di sekolah, bila kita mengajar, kita harapkan murid belajar. Saya pernah juga tanya dalam sesi snippet, soalannya, is schooling equal to learning? Adakah persekolahan bersamaan atau equates to bersamaan dengan pembelajaran? Kerana kajian menunjukkan ada murid yang pergi ke sekolah bertahun-tahun tapi tak belajar. They go to school for years and years but they do not learn. So soalan itu adalah untuk kita semua sebagai pendidik. Kenapa pembelajaran itu tidak berlaku? And kita semua sudah arif tentang learning, apa pembelajaran. Lepas tu kita buat penilaian, pentaksiran, dan kita jangka daripada pentaksiran kita bila murid boleh menjawab, atau soalan yang kita tanya semasa PDP, kita tahu bahawa murid belajar kalau dia dapat jawab. Tapi ada masanya kita tidak ada peluang untuk tanyakan soalan kepada semua murid kita. Maka kita selalu tertinggal dengan soalan, I hope all of them understand. Apa yang kita ajar tu. Dan soalan itu mungkin sukar untuk kita nak jawab. Adakah setiap pelajar kita belajar apa yang kita ajar? So apa tu non-learning? Can I have the next slide please? So, tentang learning ini banyak buku yang ditulis. Non-learning ini adalah keadaan atau situasi di mana individu punya peluang untuk belajar sesuatu. Tetapi pembelajaran tepat atau yang diharapkan atau yang dihajatkan oleh guru tidak berlaku. Tetapi mungkin dalam cerita cikgu cakap pasal lawatannya ke tepi pantai, itu murid belajar. Tapi konsep Pythagoras Theorem yang cikgu ajar untuk hari itu, murid tak dapat nak tangkap. So you do learn, tapi tacit learning tentang
TACIT, Tacit Learning, tentang perkara lain, tetapi bukan tentang apa yang dihajatkan untuk hari itu. Itu dianggap sebagai satu perspektif non-learning. You are learning what you are not supposed to actually learn. Anda terbelajar. Bukan salah, tetapi hasrat atau objektif cikgu atau hasrat untuk objektif apa yang patut dicapai oleh murid itu tidak tercapai. Kerana learning ini very complex. Sebab itu kadang-kadang menjadi satu cabaran bila kita ada 40 orang murid dalam kelas atau lebih. Bagaimana kita nak pastikan bahawa sesi yang kita kendalikan untuk hari itu atau untuk minggu itu membawa manfaat yang kita harapkan, learning yang kita harapkan. Ya. Atau mereka belajar sesuatu yang tidak diharapkan tapi mereka belajar juga. Itu non-learning. Dan ada 3 keadaan ya, yang di mana situasi ini berlaku. Can I have the next slide please? Situasi di mana individu yang sedar dia ada dalam kelas tapi tidak mengalami pembelajaran. Conscious. Dan saya pernah tanya pengetua dengan guru besar dan mereka sebut bahawa ada murid sebegini, they are aware tetapi tak belajar apa pun. Okay. Dan ada situasi di mana murid sedar tentang potensi peluang pembelajaran tapi enggan belajar. So ini adalah the motivation to learn. Ada banyak kajian tentang teacher readiness to teach, student readiness to learn. Bila kita masuk kelas saja, maka kita tertanya, cikgu bersedia untuk mengajar, adakah cikgu bersedia optimum, pada peringkat optimum untuk mengajar, dan murid berada pada tahap optimum untuk mulakan pelajaran. So, the readiness to learn, ini perlu berlaku. Tapi ada juga pelajar, kadang-kala untuk pelbagai sebab, murid umpamanya, anak saya pun kadang-kala dia kata, dia tak suka matematik. So, saya fikirkan mungkin bila cikgu matematik masuk, dia terus dah switch off. For whatever reason. Right? Jadi kita terpaksa selalu beri nasihat that it is normal. Kadang-kala ada tajuk yang mungkin anda tidak akan dapat mengikuti dengan mudah. So you have to put extra effort. Tapi ini adalah perkara yang kita terpaksa ingatkan. Kalau tidak, dia ingin nak belajar. So itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, di mana pelajar tidak mempelajari apa yang sepatutnya dipelajari. Seperti saya kata tadi, tajuknya ialah tentang Pythagoras Theorem. Tapi murid ingat tentang cikgu cerita sedikit, mungkin pada permulaan atau di antara itu, cerita tentang lawatan ke pantai dan sebagainya. Perkara itu menjadi learning in inverted commas. Tapi Pythagoras Theorem yang nak disampaikan untuk hari itu tidak menjadi pengalaman pembelajaran. Kenapa saya gunakan pengalaman pembelajaran? Kerana pengalaman pembelajaran ini akan melalui 4 peringkat ini yang kalau anda lihat gambar raja di sebelah kanan. Experiencing, reflecting, thinking and acting. So kalau proses ini berlaku dalam kelas, dia mengalami apa yang diajar, dia buat refleksi tentang apa yang dibelajar, dia fikirkan tentang apa yang dibelajar, lepas tu dia bertindak. Bertindak ini dalam bentuk nak buat kerja rumah, kerja sekolah atau menjawab soalan. Atau adakah pelajar senyap saja? So kalau perkara ini, cycle ini, kitaran ini berlaku, ini akan merangsangkan pembelajaran itu dalam kalangan kanak-kanak. So sebagai seorang guru, kita harus sentiasa bertanyakan kepada diri kita, dan saya jangka semua yang hadir pada hari ini sentiasa ada soalan ini. Adakah murid saya telah dapat tangkap, kita gunakan istilah tangkap, capture what was taught, apa yang nak disampaikan. Atau mereka ada conscious person di situ tapi does not learn. Ada di situ aja. 30 minit itu
atau sejam tu mereka ada di situ tapi tak belajar. So bagaimana kita nak menentukan menjadi satu cabaran yang besar bagi kita semua. Ini adalah cabaran yang terbesar core business seorang guru. Apa yang kita ajar itu, adakah dipelajari oleh mereka? Adakah pengalaman pembelajaran itu berlaku? That experiential learning. Mereka mengalami, mereka menghayati, buat refleksi, fikirkan tentang apa yang dipelajar. Mereka boleh olah dalam bentuk kerja rumah atau boleh memberi ulasan atau menjawab soalan dan sebagainya. So perkara ini akan sentiasa ada dalam minda kita dan perkara ini yang sentiasa menjadi cabaran kita sebagai seorang guru. Kalau kita berjaya dalam perkara ini adalah satu kejayaan besar bagi seorang guru. Bila kita masuk kelas, kita rasa puas bahawa majoriti pelajar dapat tangkap apa yang kita ajar, dan yang tak dapat itu apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan kita boleh bantu mereka untuk mempelajari apa yang kita nak sampaikan. Last slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tambah satu pada hari ini. No one can hand you experience, but they can hand you a book. Maksudnya, kadang-kadang kita tak ada pengalaman tentang sesuatu aspek daripada kerjaya kita, daripada hidup kita. Tapi kalau kita baca sebuah buku, makalah dan sebagainya, maka ilmu itu kita boleh menghayati. So, ilmu itu kita boleh menghayati sebab di situlah kepentingan kita menerokai ilmu setiap masa. Walaupun ilmu yang kita tidak boleh menerokai melalui pengalaman kerana kita tidak ada peluang untuk menerokai pengalaman tersebut. Tapi kalau tak ada pengalaman, the next best thing to do is untuk baca sebuah buku, makalah dan sebagainya untuk mendapat ilmu, atau adakan perbincangan profesional atau perbincangan santai dengan rakan-rakan. Jangan lupa, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So ini balik kepada hari ini, tajuk kita hari ini, learning versus non-learning. Bagaimana kalau pelajar tak boleh ikuti cara kita mengajar, apa cara lain yang kita boleh gunakan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay. Baik, terima kasih Datuk Dr. Mahidun Singh atas perkongsian yang bertajuk learning versus non-learning sebentar tadi. Jadi kita semua elok sangatlah ya kita gunakan apa yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi, ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi dapat kita sama-sama memanfaatkannya, ya, khususnya dalam kita meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada slot yang berikutnya, iaitu perkongsian CDL hands-on secara online untuk kluster IPG. Alhamdulillah pada malam ini kita ada seorang lagi pembentang atau pembicara, iaitu saudari Siti Balkis Az-Zahra binti Abdul Rahman, ya. Baik, beliau akan membentangkan CDL kita pada malam ini yang bertajuk perspektif pelajar terhadap amalan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun ringkasnya KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada Siti Balkis ni, kita berkenalan dululah ya dengan Siti Balkis, ya. Assalamualaikum Siti Balkis, saudari Siti Balkis. Waalaikumsalam Doktor. Apa khabar? Dapat dengar suara saya? Dengar jelas, ya. Okay. Khabar baik Doktor. Sebelum saya serahkan pada Balkis, okey, dah nampak dah. Ini dia, cantik. Okay. Baik, saya akan memperkenalkan sedikit latar belakang saudari Siti Balkis, ya. Baik, saudari Siti Balkis Az-Zahra binti Rahman, beliau merupakan seorang pelajar, ya. Pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, ambilan Jun 2019, Pengurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak, ya, dari
Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ya, sidang maya sekalian, beliau merupakan seorang yang pelajar yang cemerlang, ya, aktif, terlibat secara aktif dalam pelaksanaan amalan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun ringkasnya KPPB. Semoga dengan itu beliau telah dilantik sebagai Sri Kandi, KPPB, mewakili Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Tahniah Siti Balkis, dan untuk makluman tuan-tuan perempuan juga, Siti Balkis terlibat secara aktif dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang KPPB lah, berkaitan KPPB, pelaksanaan PDP melalui amalan KPPB ini, dan pelibatan beliau ini bukan sahaja di peringkat kampus, malah beliau terlibat di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Tahniah saudari Balkis Azahra. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan majlis kita ni kepada saudari Balkis untuk membincangkan tajuk perspektif pelajar terhadap amalan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Dipersilakan saudari Balkis. Okay. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Hadi. Okey, sebelum saya meneruskan kepada perkongsian saya pada malam ini, saya sekali lagi memperkenalkan diri saya. Nama diberi Siti Balkis Zahra binti Deraman dari unit PISMP Pendidikan Awal Kanak-kanak semester akhir Jun 2019, dan saya merupakan salah seorang ahli Sri Kandi KPPB dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Baiklah. Sebelum saya meneruskan perkongsian, saya minta izin untuk saya share skrin berkenaan dengan perkongsian yang saya akan sampaikan pada malam ini. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak CDL dan juga Dr. Hadi atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk saya berkongsi sedikit pengalaman saya dan rakan-rakan saya menjalani ataupun melalui proses pelaksanaan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Baiklah, sebentar je. Okey, tajuk perbincangan perkongsian kita pada malam ini adalah berkenaan dengan perspektif pelajar terhadap amalan KPPB. Okey, sebentar. Okey, baiklah. Perkongsian saya pada malam ini adalah berdasarkan kepada penulisan yang telah dibangunkan oleh saya dan juga rakan-rakan saya berkenaan dengan perspektif pelajar yang terbahagi kepada beberapa perkara ataupun elemen. Yang pertama adalah berkenaan dengan kesediaan pelajar dalam melaksanakan KPPB, kemudian cabaran dan juga impak daripada cabaran yang kami hadapi sewaktu kami melaksanakan amalan KPPB. Seterusnya, impak pelaksanaan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru, dan juga akhir sekali adalah bagaimana pandangan kami tentang kesesuaian amalan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini dilaksanakan dalam kurikulum pendidikan guru. Baiklah. Okey, sebelum saya teruskan, saya suka untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang saya berada di kampus ini. Memandangkan tahun ini adalah tahun akhir saya berada di kampus. Jadi, berdasarkan pengalaman saya melalui amalan KPPB ini, pada peringkat awalnya saya rasa macam, apa benda KPPB ni? Kenapa? Apa perlunya KPPB ni? Kenapa kita kena laksanakan KPPB ni? Kenapa ada perubahan dalam proses pembelajaran? Jadi, selepas saya melalui KPPB ini, bermula daripada semester 1, sehinggalah saya sedang berpraktikum sekarang ini, sebenarnya amalan KPPB ini banyak memberi impak kepada diri saya sewaktu saya belajar dalam kelas, dan saya yang mana sedang menjalani praktikum pada ketika ini dapat menggunakan amalan dan juga pengetahuan yang saya peroleh daripada proses pelaksanaan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru itu semasa saya berada di sekolah. Sebab apa? Apa yang saya belajar daripada pensyarah saya belajar, kemudian saya aplikasikan dalam kehidupan seharian saya ataupun dalam saya punya profession yang saya sedang jalani sekarang, iaitu sebagai seorang bakal guru. Baiklah, kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan KPPB. Okey, ini adalah daripada sudut pandangan saya sendiri ataupun sudut pandangan peribadi saya, yang mana yang saya faham KPPB ini adalah satu
proses ataupun transformasi perubahan dalam proses pembelajaran. Okey, kalau kita lihat kepada proses pembelajaran yang sebelum ini, kita masih lagi menggunakan proses pembelajaran yang ada satu hala, yang walaupun pensyarah tersebut ada bagi peluang kepada pelajar untuk mengemukakan pendapat mereka, tetapi dalam pelaksanaan KPPB ini, pelajar dan pensyarah sama-sama menjadi co-designer juga co-learner untuk merancang dan juga melaksanakan proses pembelajaran yang yang pelajar lalui. Jadi, proses pembelajaran yang dalam konteks KPPB ini adalah di mana pelajar mengalami proses perubahan pembelajaran yang mana pelajar akan lebih faham dengan mendalam tentang konsep yang telah dipelajari. Kalau sebelum ini kita belajar secara macam teori, tetapi kita tak tahu macam mana kita nak aplikasikan, dengan ada elemen-elemen dalam pelaksanaan KPPB ini, pelajar boleh faham dengan konteks yang dipelajari dan boleh mengaplikasikan, implementkan dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah. Saya suka untuk mengkaitkan pengetahuan yang saya peroleh dalam pelaksanaan KPPB ini melalui orang cakap analogi ataupun kita samakan dengan satu situasi di mana saya sudah ada pengetahuan yang sedia ada. Contohnya, saya tahu macam mana saya nak buat, saya seorang jadi guru, saya perlu buat perancangan mengajar. Tapi dalam proses pelaksanaan KPPB ini, saya mencipta pengetahuan baru melalui pengetahuan sedia ada. Jadi, pengetahuan baru itu saya boleh tingkatkan lagi proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di IPG ini. Baiklah, kalau sebelum ini, rakan saya ada menerangkan tentang KPPB ini adalah satu butang update. Ya, saya tak nafikan kerana kita boleh lihat perubahan dari segi budaya proses pembelajaran yang sebelum ada KPPB dan juga selepas ada KPPB. Paling jelas kita lihat adalah pemanfaatan digital sebab kita sekarang berada pada zaman yang moden. Okey, suka untuk saya kaitkan juga dengan teras pembangunan pada yang dibawa oleh Perdana Menteri kita pada kali ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana salah satu elemen dalam Malaysia Madani iaitu daya kreatif menggalakkan masyarakat di Malaysia ini untuk membuat pembaharuan dan juga rekap cipta ataupun reka baharu. Jadi dalam proses pelaksanaan KPPB ini sebenarnya dapat menyediakan guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran yang boleh digunakan untuk menghadapi cabaran dalam pendidikan yang akan mendatang. Kerana kita tahu zaman kini melalui proses transformasi dan juga revolusi yang mana sekarang kita tahu revolusi 4.0, tetapi kita juga ada dengan urut yang kita sudah nak beralih kepada era 5.0. Jadi pengetahuan dan juga kemahiran yang diperoleh melalui pelaksanaan KPPB di IPG itu dalam proses PDP ini boleh digunakan sebagai ilmu dan juga bekal kepada kami sebagai pelajar dan juga pensyarah-pensyarah untuk menghadapi cabaran yang akan mendatang. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan aspek elemen yang pertama iaitu kesediaan melaksanakan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Baiklah. Yang pertama adalah berkaitan dengan perancangan pelajar terhadap objektif kursus yang hendak dicapai. Okey, dalam melaksanakan KPPB ini, kalau sebelum ini kita tahu kita akan buat tugasan baru kita tahu hasil. Tetapi dalam proses pelaksanaan KPPB, kita lihat kepada hasil pembelajaran terlebih dahulu, kemudian kita rancang apa yang kita perlu buat untuk mencapai objektif ataupun hasil pembelajaran yang, bagi kursus yang telah diinterdisiplinari. Okey, perkara ini juga kita sebut sebagai backward design. Okey, dalam hal ini pensyarah dan juga pelajar bersama-sama merungkai dan merangkai maklumat khusus untuk melihat hasil pembelajaran bagi setiap kursus. Kenapa kita perlu buat macam tu? Dengan adanya elemen ini, kita dapat melihat apa pengetahuan yang harus dicapai dan apa objektif yang hendak dicapai bagi sebuah subjek yang diinterdisiplinari. Baiklah. Daripada kerjasama antara pelajar dan juga pensyarah ini, kita boleh lihat dari segi elemen yang
antara elemen KPPB yang diterapkan adalah 6 iaitu kolaboratif, perhubungan antara pelajar dan juga pensyarah. Okey, baiklah. Semasa pelajar melalui proses di mana mereka perlu memahami objektif kursus, mereka juga perlu membuat perancangan di mana mereka perlu memikirkan apa masalah yang timbul, bagaimana mereka mahu mencari pengetahuan dan ilmu dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sesebuah subjek yang telah dipelajari. Jadi, saya kaitkan dengan salah satu elemen 3E iaitu engagement yang merupakan penglibatan ataupun pemula di mana pelajar akan memulakan proses pembelajaran mereka dengan mencari rakan pembelajaran, mencari maklumat, mencari jalan bagaimana mereka mahu dapatkan maklumat untuk mencapai hasil objektif yang telah ditetapkan dalam sesebuah subjek. Begitu juga saya boleh kaitkan dengan salah satu model pembelajaran murid iaitu aspirasi di mana pelajar sendiri dia ada rasa tekad dalam diri dia. Macam mana dia nak buat untuk dicapai objektif yang hendak dicapai tersebut. Okey, jadi melalui aspirasi tersebut maka terbitlah belajar cara belajar iaitu di mana pelajar bertanggungjawab ke atas proses pembelajaran mereka. Sebab apa? Dalam pelaksanaan KPPB ini, dia bukanlah bergantung kepada pensyarah semata-mata untuk bagi maklumat. Dan sumber maklumat itu bukan secara face to face ataupun secara maujud sahaja. Tetapi dengan adanya elemen digital, kita boleh meningkatkan sumber pencarian kita terhadap maklumat yang kita ingin dapatkan. Jadi dengan adanya aspirasi iaitu keinginan kita untuk mencapai apa yang kita nak capai dalam objektif tu dan juga ada tanggungjawab tersebut, maka saya sebagai pelajar sendiri ambil langkah untuk berfikir macam mana saya nak cari maklumat berkenaan dengan sesuatu perkara. Contohnya, saya perlu mendapatkan maklumat tentang profesionalisme seorang guru di sekolah. Jadi macam mana saya nak approach cikgu tersebut? Macam mana saya nak cari maklumat? Macam mana saya nak dapatkan maklumat? Macam mana saya nak bangunkan soalan-soalan tersebut? Okey. Jadi dalam topik ini ataupun dalam perbincangan bagi aspek yang pertama ini iaitu kesediaan ini, pelajar perlu bijak dalam kemahiran merungkai dan juga merangkai kurikulum. Di mana dalam ini pelajar akan melalui proses yang pertama iaitu dia tahu apa yang hendak dicapai dalam subjek yang telah diinterdisiplinari. Baiklah, seterusnya beralih pula kepada kesediaan yang kedua adalah berkenaan dengan pelaksanaan PDP memanfaatkan digital atau dengan kata lain pemantapan digital ataupun leveraging digital tools. Okey. Sekarang dunia semakin maju dan orang cakap pembelajaran chalk and talk tu ataupun pembelajaran secara bersemuka tu dah lapuk. Dan sekarang banyak menggunakan aplikasi digital, kemudahan digital. Jadi dalam pelaksanaan KPPB ini semasa proses guru-guru ataupun kami sebagai pelajar untuk dapatkan maklumat, pemanfaatan digital ini sangatlah membantu kami untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu maklumat yang kami perlu peroleh dalam subjek yang telah kami pelajari. Okey. Ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa elemen 6C iaitu kolaboratif, communication dan juga creativity. Okey. Pada poin yang seterusnya nanti saya akan terangkan secara jelas tentang kolaboratif, communication dan juga creativity. Okey, dalam hal ini, selain daripada kolaboratif dengan pensyarah, pedagagi juga memerlukan kerjasama daripada rakan pembelajaran yang lain. Okey, kalau sebelum ni saya sendirilah, saya tak nafikan masa saya buat assignment sebelum ni, masa saya belajar, saya hanya bergantung kepada pensyarah dalam kampus sahaja dan saya bergantung kepada rakan-rakan sahaja. Tetapi dengan adanya pelaksanaan elemen-elemen KPPB dalam kurikulum pendidikan guru ini dapat membuka mata saya bahawa maklumat yang kita dapat peroleh daripada
untuk kita belajar ni bukan sahaja bergantung kepada pensyarah dan juga rakan-rakan dalam satu kampus je. Saya juga boleh menggunakan memanfaatkan digital dengan mencari rakan pembelajaran daripada pihak luar, contohnya daripada universiti lain, dari negara lain, daripada pakar-pakar di luar sana, yang mana saya boleh memantapkan lagi saya punya pendapatan tentang maklumat-maklumat yang saya perlukan. Jadi antara aplikasi percuma yang memang disediakan untuk kita ataupun untuk kami berkomunikasi, berkolaboratif dan mencari maklumat adalah seperti Google Meet. Google Meet ni kita boleh buat perbincangan, kita boleh buat perjumpaan bila-bila masa sahaja. Aplikasi Zoom dan juga kita boleh memanfaatkan digital untuk menghasilkan satu bahan bantu mengajar yang digunakan ataupun yang boleh kita gunakan melalui aplikasi Google Site. Okey. Ini kita boleh jelaslah nampak bahawa penggunaan digital dalam PDP kita ini adalah salah satu elemen KPPB yang saya rasa sangat memberi kesan kepada saya. Sebab apa? Semasa saya melaksanakan tugasan dan juga membuat pentaksiran penterusan, saya terdedah kepada aplikasi digital. Kalau sebelum ini saya memang tak pandai nak guna aplikasi digital. Tetapi dengan adanya pelaksanaan KPPB yang memanfaatkan aplikasi digital ini, saya dapat belajar macam mana nak mengendalikan digital, macam mana saya nak berkomunikasi melalui aplikasi digital, macam mana saya nak memperluaskan sumber pengetahuan, sumber dapatan maklumat itu berdasarkan kepada digital. Jadi perkara-perkara ini saya dapat gunakan sewaktu saya melalui praktikal. Okey, sekarang murid-murid dah belajar menggunakan aplikasi digital. Jadi pengetahuan dan juga kemahiran saya dalam mengendalikan aplikasi digital dalam saya berkomunikasi melalui digital ini saya boleh gunakan di sekolah. Okey, baiklah. Seterusnya, kesediaan melaksanakan KPPB ini juga dilihat dapat memanfaatkan pengaplikasian kompetisi pembelajaran bermakna 6C sepanjang proses KPPB atau dengan kata lainnya pemantapan digital yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, saya fokuskan kepada 4C dalam ini daripada 6C lah. Okay, yang pertama adalah creativity, di mana saya mengusahakan pelbagai kaedah baharu dengan menggunakan teknologi. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, kalau sebelum ini maklumat ataupun sumber-sumber pengetahuan adalah secara dalam buku, orang cakap kalau tak ada buku tak boleh buat macam tu. Tapi tak, dengan adanya pelaksanaan KPPB ini dan adanya elemen kreativiti ini, saya dapat meningkatkan kreativiti saya untuk saya cari dekat mana aplikasi ataupun medium-medium yang saya boleh menggunakan untuk saya cari ataupun dapatkan maklumat. Dan bukan sahaja dapatkan maklumat, saya juga boleh menggunakan medium teknologi ini untuk saya berkomunikasi, untuk saya share dengan rakan-rakan yang lain tentang pembelajaran yang saya lalui ini. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan kolaboratif, di mana penemuan sumber maklumat dari pelbagai sumber seperti pensyarah, tokoh-tokoh ilmuwan, pakar akademik dan sebagainya. Okey, kolaboratif ini dia adalah secara menyeluruh. Sebab dalam KPPB ini tak ada limit untuk kita menjalinkan hubungan kolaboratif antara satu pihak dengan satu pihak. Contohnya kalau sebelum ini saya melaksanakan kolaboratif hanya dengan rakan-rakan sekelas dan juga pensyarah dalam kampus saja. Tidak, saya boleh menggunakan penerapan amalan KPPB ini iaitu kolaboratif untuk saya menjalinkan kolaboratif bersama dengan pelajar dari luar. Contohnya kami ada, saya telah pergi menjalani satu program bersama dengan pelajar UNSUSKA Riau, di mana kami bertukar pendapat tentang pelaksanaan ataupun perancangan pelaksanaan pendidikan antara negara Malaysia dan juga negara di Indonesia. Jadi satu pengetahuan baharu yang saya peroleh dan saya boleh menggunakan pengetahuan tersebut berbalik ke Malaysia untuk kita perbaharui, untuk kita bertukar pendapat. Oh macam ni rupanya, macam ni rupanya. Okey, begitu. Okey, yang ketiga adalah karakter, di mana mempunyai sifat ingin tahu dan menjadikan guru pelatih sentiasa rajin berfikir untuk cari jalan penyelesaian. Ini juga boleh dikaitkan dengan critical thinking. Okey, macam mana pelaksanaan amalan KPPB ini dalam kurikulum pendidikan guru khususnya membentuk diri saya ada sikap ingin tahu itu. Okey, saya jujur menyatakan sewaktu saya menjalankan proses amalan KPPB ini,
saya ada tertanya-tanya, kenapa macam mana kursus ini boleh interdisciplinary? Macam mana kita nak createkan satu benda yang di bawah satu big idea yang sama? Dan melalui sifat yang ingin tahu itu ataupun kita kaitkan dengan aspirasi tadi, maka wujudlah critical thinking di mana kita brainstorm, kita fikir luar kotak macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak selesaikan masalah yang timbul dalam satu mata pelajaran ataupun satu subjek yang kita pelajari. Okey, yang terakhir adalah citizenship, iaitu kefahaman dan pemikiran yang berbeza dari negara yang berbeza. Okey, ini saya dah terangkan tadi dari segi kolaboratif, di mana kita bertukar pendapat, kita dapatkan maklumat daripada pihak mereka dan kita bagi pandangan kita kepada mereka dan kita tengok macam mana perbezaan tersebut yang kita boleh buat pembaharuan di negara kita sendiri. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan cabaran dalam dan halangan dalam kami ataupun saya sebagai pelajar untuk menjalani proses KPPB ini. Okey, orang cakap kalau tak ada cabaran tu, tipulah kalau tak ada cabaran dalam setiap apa yang kita belajar, sebab setiap apa yang kita lalui mesti ada cabaran tersendiri. Jadi dalam pelaksanaan KPPB ini, cabaran yang pertama adalah kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu perkara yang perlu dicapai, iaitu objektif. Okey, kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelum ini, kalau macam kita belajar, kita dapat maklumat, okey, setakat maklumat tu kita guna untuk peperiksaan sahaja. Dan kita untuk menghafal konsep ataupun teori ataupun pengetahuan dan juga kemahiran tersebut. Tetapi dengan adanya pelaksanaan KPPB ini, dia memerlukan kita untuk berfikir dengan mendalam sebab kita nak faham perkara tersebut, kita nak cipta satu perkara yang baru dan juga kita nak hasilkan sesuatu benda berdasarkan kepada kemahiran tersebut dan kita menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian kita. Dan kita tahu matlamat KPPB ini adalah pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Jadi kefahaman tu sangatlah diperlukan walaupun dia menjadi kekangan kepada pelajar itu sendiri. Sebab kita kena raikan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu pengetahuan dan juga kemahiran yang kita peroleh berdasarkan kepada proses pelaksanaan amalan KPPB ini. Okey, baiklah. Cabaran ini timbul adalah disebabkan kepada pengetahuan yang kurang tentang pengetahuan dan juga kefahaman yang kurang tentang KPPB dan juga sumber yang terhad sekaligus yang mana ia menyumbang kepada kesukaran dalam memahami objektif pelaksanaan KPPB dalam pendidikan guru. Sebab itu ada setengah daripada kami sendiri pelajar macam kenapa kita kena buat? Sebab kita tak tahu, tak faham sebenarnya apa konsep yang kita sedang lalui ini. Jadi dengan adanya KPPB ini, dengan adanya elemen-elemen dalam KPPB ini dapat kita atasi cabaran tersebut. Okey. Cabaran kita dah lihat, sekarang kita lihat kepada cara untuk mengatasi masalah kefahaman yang mendalam ini terhadap perkara yang perlu kita capai. Okey, cara kita nak atasinya adalah dengan mengamalkan pelaksanaan pedagogi yang positif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KPPB. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya dan rakan-rakan saya melalui proses KPPB ini, pensyarah sendiri memberi banyak bimbingan dan juga tunjuk ajar tentang kefahaman dan juga elemen-elemen pelaksanaan KPPB ini dalam kurikulum pendidikan guru. Jadi, dengan bimbingan tersebut, kami dapat mengatasi sedikit demi sedikit tentang masalah kefahaman yang mendalam terhadap satu perkara. Bila dah faham, bila contohnya saya ni dalam masa saya SEM 1 saya tak faham lagi. Tapi ada pendedahan, ada bimbingan. Okey, untuk SEM 2 saya dah tahu macam mana saya nak buat dengan adanya pelaksanaan proses KPPB ini. Jadi, salah satu elemen yang kita boleh lihat dalam KPPB ini adalah dari segi 6C itu sendiri, iaitu collaborative dan juga communication, di mana kami boleh mendapatkan pertolongan daripada ataupun bimbingan daripada rakan pembelajaran sendiri, iaitu rakan pembelajaran ini tak terhad kepada pensyarah seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita memanfaatkan rakan pembelajaran itu untuk kita berkomunikasi bagi kita berbincang tentang perkara-perkara yang perlu dicapai dalam satu subjek yang telah diinterdisciplinary. Okey, begitu juga dengan bila saya pergi sekolah nanti, kefahaman yang mendalam ni saya gunakan dalam saya memahami kandungan kurikulum itu sendiri. Sebab
saya sebagai guru yang pelatih yang sedang menjalani praktikum ini, kalau saya tak faham dengan mendalam tentang kurikulum pelaksanaan KSPK tu, saya tak tahu macam mana nak buat. Jadi, saya menggunakan rakan kolaborasi iaitu guru pembimbing saya dan juga rakan-rakan sekelas, juga rakan pasangan praktikum saya untuk saya belajar tentang kefahaman yang mendalam terhadap kurikulum. Okay. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah limitasi hubungan atau komunikasi dengan rakan pembelajaran. Ini adalah berdasarkan ataupun adalah disebabkan oleh medium perhubungan media sosial yang sudah tidak lama aktif dan juga kekurangan rakan pembelajaran yang menepati kriteria pelaksanaan tugasan. Okey, dalam kita mencari mencari rakan pembelajaran ini, sudah tentu kita ada kriteria-kriteria yang perlu kita cari. Contohnya macam kita kena cari rakan pembelajaran yang ada kepakaran sama dengan apa yang kita perlukan. Okey, jadi dengan ada limitasi hubungan ataupun komunikasi rakan pembelajaran ini, dia sedikit mengganggu kepada proses pelaksanaan KPPB itu sendiri. Sementara lagi saya akan terangkan implikasi atau impak daripada limitasi hubungan atau komunikasi dengan rakan pembelajaran ini. Okey. KPPB ini melibatkan pelbagai pihak untuk menyumbang kepakaran untuk kita selesaikan masalah dan juga memberi ilmu pengetahuan untuk berkongsi pengetahuan, dan perkara tersebut sangat memerlukan komitmen dan juga kerjasama yang tinggi daripada pelbagai pihak. Jadi untuk kita dapatkan kerjasama daripada semua pihak itu bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi dengan adanya elemen-elemen dalam KPPB ini kita boleh atasinya. Nanti saya akan terangkan. Jadi pelaksanaan KPPB ini adalah bersifat altogether, di mana semua pihak terlibat secara tidak langsung ataupun secara langsung. Jadi sangatlah macam cakap, sangatlah sedih ataupun macam kurang bila ada cabaran tersebut. Contohnya macam medium perhubungan yang sudah lama tidak aktif ni, kita nak cari orang pakar yang boleh memberi pendapat tentang pengetahuan ataupun bahan yang kita hasilkan daripada proses pelaksanaan KPPB ini. Tetapi ada setengah daripada pihak yang pihak yang terlibat, dia tak ada media sosial yang boleh kita hubungi mereka untuk kita dapatkan pandangan mereka. Jadi perkara tersebut menyumbang juga kepada cabaran dan juga halangan kepada kami pelajar untuk melaksanakan KPPB ini. Okey, ini merupakan impak daripada pelaksanaan KPPB itu, iaitu halangan yang bersifat domino effect. Okey, kenapa dikatakan domino effect? Sebab bila ada halangan daripada aspek pelaksanaan, macam mana kita nak teruskan kepada aspek implementasikan dalam proses PDP ataupun implementasikan dalam PDP kita. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada skrin, halangan bersifat domino effect ini mengganggu salah satu proses dalam elemen 3E, iaitu enhancement, penambahbaikan yang akan dikelolakan oleh rakan pembelajaran. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau tak ada rakan pembelajaran, macam mana kita nak dapatkan maklum balas daripada rakan pembelajaran? Jadi, elemen relevance dalam kerangka 3R ini juga tak dapat untuk dicapai kerana tak ada pengiktirafan atau pengesahan pakar yang dipilih. Okey, kalau tak ada penambahbaikan, macam mana kita nak tahu satu hasil ataupun pengetahuan baharu yang kita dapat ini adalah relevan? Kerana relevan ini menjadikan pendidikan kita lebih tinggi dan juga diiktiraf. Jadi kalau tak ada pengiktirafan, macam mana kita nak tahu apa yang kita hasilkan ni, apa yang kita dapat ni betul ke? Okay. Sebab itulah adanya elemen relevance ni, sebab kita nak tengok perkara yang kita bangunkan ini adalah relevan tidak dengan apa yang kita dapat. Okey. Seterusnya, ini merupakan langkah bagi kita mengatasi cabaran tadi, iaitu meneliti semula beberapa elemen dalam kompetensi global 6C, iaitu communication dan juga collaborative, iaitu secara quadruple helix. Okey, quadruple helix ni kita lihat dekat sini. Ada 4 pihak, iaitu pakar, komuniti, ibu bapa, pensyarah dan juga tenaga pengajar. Okey, ada limitasi tadi kita cakap. Tetapi kita boleh menggunakan 4 pihak ini untuk kita dapatkan maklumat dan juga kita dapatkan maklum balas daripada mereka. Yang pertama adalah pakar. Pakar ini kita gunakan selepas kita dah cari maklumat itu dalam internet, kita dah dapatkan maklumat kita dah kumpul, dan kita menggunakan tenaga pakar ini untuk memberi pandangan mereka terhadap
pembelajaran yang kita peroleh. Contohnya saya dekat praktikum. Saya tahu macam mana untuk hasilkan bahan bantu mengajar, saya tahu macam mana saya nak tulis RPH. Tetapi saya menggunakan pakar iaitu guru pembimbing saya sendiri dan juga pensyarah penyelidik saya untuk saya bertanya pendapat mereka. Adakah RPH ataupun RPS BBM yang saya bangunkan ini bersesuai dengan kanak-kanak di prasekolah. Okey, seterusnya komuniti dan juga masyarakat. Ini kita dapat lihat dari segi maklum balas dan juga tenaga mereka untuk memberi maklumat ataupun untuk memberi perkongsian tentang sesuatu perkara yang kita cari untuk kita dalam kita punya subjek yang kita belajar. Okey, dalam komuniti masyarakat ini kita boleh lihat dari segi contohnya dalam pelaksanaan proses FIBIN dalam kurikulum yang di IPG ini, saya kena bangunkan bahan bantu mengajar yang berlandaskan kepada aplikasi digital. Jadi saya tak tahu aplikasi yang saya bangunkan itu adalah berkesan ataupun tidak. Jadi saya menggunakan tenaga komuniti dan ataupun masyarakat untuk memberi maklum balas sama ada bahan yang saya buat itu perlu ditambah baik, ada kekurangan, ada kekuatan di mana untuk saya hasilkan dengan lagi baik dan relevan untuk digunakan. Okey, seterusnya ibu bapa. Ibu bapa ini kita boleh lihat dari segi latar belakang latar belakang seseorang maafkan saya, latar belakang seseorang pelajar itu sendiri. Sebab ada dalam kalangan kami yang ibu bapanya adalah seorang guru, seorang pensyarah. Jadi kita boleh menggunakan kepakaran mereka, tenaga mereka untuk memberi maklum balas kepada kami pelajar tentang pembelajaran yang kami lalui itu sendiri. Dan akhir sekali adalah pensyarah dan juga tenaga mengajar. Seperti yang saya nyatakan, pensyarah dan pelajar adalah co-design dan juga co-learner. Jadi kami pelajar sama-sama belajar dengan pensyarah tentang satu hasil pembelajaran yang hendak dicapai itu. Jadi kita tahu macam mana kita nak buat, macam mana apa langkah yang seterusnya kita perlu lakukan, apa yang kita perlu sediakan. Okey. Jadi dengan adanya orang cakap quadruple helix ni, kita boleh melaksanakan amalan komunikasi, kolaboratif, critical thinking, creativity, semua merangkumi sebab kita menggunakan amalan tersebut sewaktu kita nak tambah pengetahuan baru untuk capai pengetahuan yang harus kita dapat melalui hasil pembelajaran tersebut. Okey. Okey, seterusnya ini merupakan impak daripada pelaksanaan KPB. Okey, impak ini saya juruskan kepada impak saya sendiri sebagai bakal guru yang akan ke sekolah dan saya sedang berpraktikum sekarang. Okay, yang pertama adalah transformatif ke arah pendidikan global melalui program pengantarabahasaan sebagai rakan pembelajaran. Okay, kalau sebelum ini saya sendiri macam mana saya nak connect dengan orang luar negara, nak tahu macam mana. Jadi dengan adanya amalan pelaksanaan KPB ini memberi peluang kepada saya untuk saya luaskan jalinan kolaborasi saya dengan rakan pembelajaran pada luar negara. Okey, seterusnya, sasiah diri terbina melalui keberanian dalam mengurus dan berkomunikasi. Okey, pengurusan dan komunikasi ini kita dapat lihat daripada awal lagi di mana pelajar itu sendiri dapat faham, dia duduk dengan pensyarah, merangkai maklumat khusus untuk tengok hasil pembelajaran. Jadi kami sebagai pelajar ini sendiri belajar macam mana nak uruskan untuk dapatkan maklumat, macam mana kami melalui proses-proses yang orang cakap mungkin ada prosedur untuk kami berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk dapatkan maklumat. Jadi dengan adanya pelaksanaan KPB ini, saya dapat belajar untuk mengurus satu maklumat itu dengan lebih orang cakap tersusun dan juga berkomunikasi, dan amalan ini saya gunakan dekat sekolah. Sebab apa? Kalaulah tak ada amalan pelaksanaan KPB ini, mungkin saya tidak berani untuk berkomunikasi. Bukanlah saya cakap tidak amalan KPB ini dapat membina saya untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan ibu bapa macam cepat tu, tapi tak. Sebenarnya amalan-amalan yang dijalankan ni, yang diterapkan ini boleh membina diri saya. Saya akan lagi berani untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Kita tahu macam mana kita nak berurusan dengan pihak-pihak yang terlibat. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah melahirkan bakal guru bertaraf dunia sejajar dengan pendidikan dengan penerapan revolusi industri 4.0. Okey. Revolusi 4.0 ni dia lebih kepada digital dan kita juga dah nak beralih kepada era 5.0. Jadi, generasi pada masa kini adalah generasi alfa yang mana lebih cenderung kepada penggunaan teknologi. Jadi, kita sebagai bakal guru ini
kena ada kemahiran ICT ataupun kemahiran digital itu. Sebab itulah dalam KPB ini menekankan kepada pemanfaatan digital. Kita nak terdedah kepada penggunaan digital, di mana penggunaan digital ini tidak terhad sumbernya. Kita boleh dapatkan kat mana-mana kita boleh akses. Dan begitu juga bila saya pergi ke sekolah, kanak-kanak ini lebih tertarik kepada pendidikan yang menggunakan aplikasi digital. Jadi kita dah tahu, okey, murid ni nak suka belajar digital. Jadi kita boleh gunakan balik elemen 6C, kreativiti. Di mana saya cari maklumat ataupun bahan bantu mengajar dalam internet dan saya ubah cara saya dan kemudian saya gunakan untuk saya bina bahan bantu mengajar kepada kanak-kanak. Okey, yang terakhir adalah melaksanakan pengajaran berlandaskan inovasi dan kreativiti. Okey, inovasi dan kreativiti. Guru memang perlu kreatif. Sangat memerlukan kemahiran untuk menjadi kreatif dan inovatif. Sebab apa? Okey, sekarang kita tahu dunia semakin berkembang dan kreativiti itu sangat diperlukan oleh kita sebagai seorang guru untuk kita hasilkan satu bahan bantu mengajar ataupun satu proses pembelajaran yang boleh mencetus kepada pemikiran kanak-kanak. Sebab saya sendiri ataupun rakan-rakan lain, kami sebagai bakal guru nanti akan menyampaikan maklumat dan juga pengajaran kepada mereka. Kalau guru itu sendiri tak menjadi kreatif, bagaimana kita hendak membentuk kepada seseorang murid yang kreatif? Okay. So itulah melalui pelaksanaan KPB ini, pengajaran adalah berlandaskan inovasi dan kreativiti. Salah satu contoh yang saya boleh kemukakan adalah di mana saya perlu membangunkan satu bahan bantu mengajar untuk sebagai inovasi untuk membantu kanak-kanak. Jadi dengan adanya elemen kreativiti, ada inovasi, ada critical thinking, ada kolaboratif, saya dapatkan maklumat daripada rakan-rakan. Saya fikir macam mana saya nak sediakan satu bahan bantu mengajar yang boleh bagi impak yang berkesan kepada kanak-kanak. Memang pengetahuan sedia ada itu ada, tetapi pengetahuan baru itu kita boleh pelajari daripada rakan-rakan pelajaran, daripada pensyarah, daripada bimbingan orang rakan-rakan sekeliling. Pasal kita dah pembelajaran itu sendiri, amalan pedagogi itu. Kita tidak tertumpu kepada satu sahaja ataupun kepada pensyarah sahaja, tetapi kita sendiri ada inisiatif untuk mencari idea bagi menghasilkan sesuatu yang kreatif. Okey, baiklah. Yang terakhir adalah elemen terakhir dalam saya punya perkongsian pada malam ini adalah berkenaan dengan kesesuaian KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Okey, kenapa bagi saya sendiri, saya seorang pelajar yang telah melalui proses pelaksanaan KPPB sampai saya nak habis belajar ini, kenapa saya rasa KPPB ini sesuai dalam kurikulum pendidikan guru? Kita tak tengok lagi pada poin yang tu. Saya jujur daripada pandangan saya sendiri, ianya membuka minda dan juga mata saya bahawa pembelajaran ini tidak terhad. Pembelajaran ini sangat meluas di mana kita boleh dapatkan pembelajaran di mana-mana sahaja. Okey, melalui elemen-elemen yang telah diterapkan dalam pelaksanaan KPP, contohnya model pembelajaran murid, model bentuk pembelajaran, 6E, 6C, kerangka 3E, kerangka 3R. Okey. Jadi, poin pertama yang dikatakan bersesuaian KPB ini dilaksanakan dalam kurikulum pendidikan guru. Maafkan saya, ini hanya pandangan daripada saya sebagai seorang pelajar sahaja, adalah amalan ini perlu disebar luas secara berterusan dalam semua kursus di IPG. Maksudnya, okey, kalau macam sebelum ini memang ada setengah subjek sahaja yang interdisciplinary untuk kita laksanakan KPB. Tapi bila kita fikir balik, adakah subjek yang lain tidak boleh di interdisciplinary? Adakah? Dia sebenarnya benda tu mencetuskan pemikiran kat saya. Boleh ke subjek ini kita boleh interdisciplinary? Kita lihat balik kepada hasil pembelajaran bagi setiap kursus yang hendak dicapai. Sebab kita interdisciplinary di bawah satu big idea yang sama. Okey. Seterusnya, amalan ini juga disebar luas ini dapat dilihat dari segi orang cakap setiap akhir SEM ada ada showcase. Jadi showcase tu nak dapat feedback daripada pelajar tentang kefahaman mereka melalui proses KPB ini. Saya sendiri sebagai pelajar dan juga saya sebagai saya pernah menjadi sebagai AJK untuk melaksanakan atau menguruskan showcase ini. Saya banyak sangat belajar dari segi macam mana setiap pelajar itu melalui proses pembelajaran KPB ini dengan cara yang berbeza. Tapi kita bawah satu matlamat yang sama. Cuma mungkin cara mereka
berbeza dengan cara saya. Dan saya banyak belajar daripada showcase tersebut. Dan maklum balas daripada task force, daripada pensyarah-pensyarah sangatlah memberi impak kepada saya. Oh, rupa-rupanya macam perkara ini kita boleh lihat lagi mendalam, kita boleh jauhkan lagi kita punya rakan kolaborasi kita, kita boleh dapatkan feedback, kita boleh hasilkan bahan yang lagi berkesan dalam kita punya PDP. Okey. Seterusnya, pengembangan potensi guru dalam pelaksanaan KPPB mencakupi keseluruhan domain afektif, psikomotor dan juga domain kognitif. Sebab dalam kita melaksanakan KPPB ini bukan menjurus kepada kognitif saja. Kita bermain dengan emosi. Macam mana kita nak fikir, kita nak uruskan. Macam mana kita nak handle benda ni, macam mana kita nak faham. Macam mana kita nak, dia sebenarnya KPPB ni mencetuskan pemikiran kat kita. Macam setiap apa yang kita buat tu mesti kita fikir, oh kalau macam ni macam mana? Kalau kita buat macam ni apa hasilnya? Kalau kita menyerapkan elemen ni apa hasilnya? Okey, macam tu. Okey, yang ketiga adalah pembangunan seiring dengan transformasi sekolah TS25 dan mudah dikendalikan di sekolah. Okey, baiklah. Ini saya tak nafikan sebab nanti saya nak pergi ke sekolah, nak jadi seorang guru, insya-Allah jadi seorang guru yang baik. Okey. Macam mana pelaksanaan amalan KPPB ini dapat saya membangunkan diri saya seiring dengan transformasi sekolah. Okey, sebab apa? Macam kita tahu proses pembelajaran ini, orang cakap transformasi dalam pendidikan ini berlaku dengan pesat. Bila ada revolusi, mesti ada perubahan dalam pendidikan. Jadi kita kena bersedia dengan pengetahuan dan juga amalan baru, amalan yang kita boleh belajar melalui proses pelaksanaan KPPB ini untuk kita gunakan di sekolah. Contohnya macam kita nak kendalikan dekat murid, macam mana kita nak bangunkan satu proses pembelajaran yang boleh beri kesan kepada murid. Sebab apa? Murid adalah generasi ataupun pelapis yang akan meneraju negara pada masa akan datang. Jadi saya sendiri adalah individu yang bertanggungjawab untuk membentuk diri mereka menjadi seorang yang kreatif, inovatif, yang boleh berfikir di luar kotak untuk majukan negara ini sendiri. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah pendidikan bersesuaian menuju revolusi industri 4.0. Okey, revolusi 4.0 ni kita tahu adalah lebih kepada menjurus kepada digital. Jadi sangatlah sangatlah berkesan sebenarnya kita memanfaatkan digital untuk kita berkomunikasi, untuk kita berkongsi, untuk kita mencari maklumat, untuk kita dapatkan feedback. Jadi banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat. Kita dapat maklumat baru dan juga maklumat yang kita perlukan untuk hasil pembelajaran tersebut melalui aplikasi digital. Okay. Seterusnya, yang terakhir adalah ilmu yang diterima boleh diguna pakai sepanjang hayat. Okay. Ini sangatlah saya tekankan kerana saya suka dengan ayat ini sebab kita belajar setiap masa kita akan belajar. Jadi ilmu yang kita guna ini kita boleh guna sepanjang hayat sebab ilmu tu tak akan terhenti dekat satu macam habis belajar habislah ilmu tu, tak. Bila ada je penerapan elemen KPPB ini, dia membuatkan diri saya macam saya kena cari tambah ilmu. Walaupun saya sekarang cakap saya memberi perkongsian tentang KPPB, berkemungkinan ada banyak lagi perkara yang saya perlu tambah untuk saya meningkatkan kefahaman saya tentang KPPB ini dalam kurikulum pendidikan guru. Jadi ilmu yang diguna pakai ini kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Bukan hanya untuk kita menjawab peperiksaan, bukan hanya untuk kita hafal sahaja benda tu, tak. Tapi kita gunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada malam ini, suka untuk saya membuat kesimpulan bahawa pelaksanaan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru ini daripada perspektif kami sebagai pelajar adalah kita melihat dari segi kesediaan itu sendiri, kita lihat kepada cabaran, halangan, kemudian kesan daripada pencabaran dan juga impak yang kita, langkah yang kita boleh atasi berdasarkan kepada elemen KPPB itu sendiri. Sebab sebenarnya elemen KPPB ini sangat membantu kita untuk kita tingkatkan diri kita, untuk kita dapat peroleh pengetahuan baru dengan adanya pemanfaatan digital. Yang terakhir adalah pandangan kami tentang kesesuaian pelaksanaan KPPB ini dalam kurikulum pendidikan guru. Kita bakal menjadi seorang pelajar yang
ada kaya dengan ilmu pengetahuan. Saya tak cakaplah kaya, tapi kita ada usaha untuk kita dapatkan pengetahuan secara berterusan dan kita dapat melahirkan modal insan yang unggul dan cemerlang pada masa yang akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Minta maaf sekiranya saya ada salah dan silap. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Dr. Hadi. Baik. Alhamdulillah kita baru saja mendengar perkongsian yang disampaikan oleh saudari Siti Balqis Az-Zahra dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian berkongsi pada malam ini walaupun dalam keadaan short notice juga Kemudian saya mengucapkan tahniah lah di atas penguasaan kepetahan penguasaan terhadap khususnya berkaitan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan saya kira ini merupakan satu perkongsian yang sangat bermanfaat lah. Dan cara kebetulan tajuk yang ataupun perkara yang dikongsikan oleh saudari Siti Balqis Az-Zahra tadi saya dapati konsisten dengan apa yang dikongsikan juga oleh Datuk Dr. Mahendra Singh dalam ruangan snippet reflects on apa tadi sebelum itu yang bertajuk learning versus non learning dan mungkin apa yang disampaikan oleh saudara Siti Balqis itu juga merupakan jawapan kepada isu-isu yang berkaitan dengan non-learning yang dikongsikan oleh Datuk sebelum itu. Baik, kita masih ada lagi masa berbaki dalam lebih kurang 5 minit lagi sesuai sangatlah seperti yang dirancang untuk slot Q&A kalau ada soalan. Jadi saya dengan ini membuka kepada sidang penonton warga maya sekalian kalau ada soalan seperti biasa boleh bukakan nama kemudian dari mana dan boleh terus bertanya lah kepada saudari Siti Balqis Az-Zahra pada malam ini dan sekiranya kalau tidak sempat bertanya secara langsung boleh mengemukakan dalam ruangan chatting dan nanti saya akan bacakan soalan daripada tuan-tuan dan puan oleh sebab masa kita ada 4 minit lagi jadi saya cadangkan 1 ataupun 2 soalan dikemukakan kepada pembicara kita pada malam ini, pembentang kita sila kalau ada soalan saya buka. Tapi kalau tak ada saya sendirilah bertanya pada saudari Siti Balqis Az-Zahra Baik. Siti Balqis sekarang ni berada pada tahun akhir, semester akhir dan sikit masa lagi akan bergraduat lah saya melihat saudari Siti Balqis telah melalui tempoh yang panjang lah dalam pelaksanaan KPPB ini sejak daripada awal sehingga ke tahun akhir. Jadi sebenarnya bukan soalan lah, sebenarnya saya nak minta pandangan pandangan nasihat sebab di belakang ataupun di bawah Siti Balqis nanti sekarang ni dan juga akan datang kita ada pelajar persediaan pelajar program ijazah sarjana perguruan dan mungkin juga pelajar-pelajar yang mengikuti latihan perguruan daripada institut ataupun institusi yang lain yang ingin bertanya ataupun tertanya-tanya berkaitan dengan KPPB ini. Jadi saya nak minta pandangan lah apa sebagai seorang pelajar apa yang boleh ataupun yang sesuai dilakukan dalam pelaksanaan amalan KPPB dalam kurikulum pendidikan guru ni boleh dikongsikan dengan
pelajar-pelajar ataupun junior lah kalau senang cerita ya. Sila ya Saudari Balkis. Okey. Terima kasih Doktor atas soalan yang telah diberikan. Okey, ini berdasarkan kepada pandangan saya sendiri tentang kesesuaian KPPB dalam kurikulum pendidikan guru. Betul ya Doktor soalannya? Kesesuaian? Okey. Dia Bagi pendapat saya, bukan saja kesesuaian, pandangan dari segi apa yang perlu dimainkan oleh para pelajar lah ya. okey. Okey. Sejujurnya daripada saya sendiri, daripada pandangan saya adalah yang perkara pertama yang diperlukan adalah kita punya keinginan matlamat dalam diri kita. Sebenarnya keinginan untuk kita belajar ini adalah bermula pada diri kita sendiri. Jadi kita kena ada satu saya cakap macam aspirasi ataupun target yang kita nak capai untuk kita buat sesuatu perkara itu. Contohnya macam saya dalam KPPB ini. Asalnya saya tak tahu pun apa makna KPPB ini peringkat awal. Saya cakap apa faedah pelaksanaan KPPB ini pada peringkat awalnya. Tetapi dengan adanya bimbingan pada pensyarah, saya terbuka hati untuk sebenarnya amalan KPPB ini ada sebab kenapa IPG buat macam ni. Jadi saya terokai pelaksanaan KPPB itu melalui yang telah dilalui itu sendiri. Dan melalui saya punya keinginan itu juga, saya belajar bahawa macam contohnya masa zaman saya diperkenalkan awal-awal dahulu, tak ada lagi macam 3R dengan 3E sebab saya tahun pertama yang buat. Jadi bila ada yang 3E dengan 3R tu, saya macam saya nak tahu apa 3E dengan 3 pelaksanaan KPPB itu. Jadi pada pandangan saya itu sendiri adalah aspirasi daripada pelajar itu sendiri untuk belajar dan untuk memahami KPPB itu. Adakah saya menjawab soalan Doktor? Ya. Okay, terima kasih atas jawapan itu ya. Dan saya ingin memaklumkan kepada yang hadir pada malam ini ya. Kita ada di ruangan chat itu ada dikongsikan pautan kehadiran untuk sesi CDL hands on pada hari ini ya. Jadi bolehlah klik pada link itu ataupun copy buka linknya dan isilah ya maklumat-maklumat yang diperlukan dan jawab soalan-soalan ya. Dan melalui maklumat yang lengkap itu nanti akan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari akan diberikan dalam bentuk sijil lah ya, sijil dari connecting.learning yang ditangani sendiri oleh Datuk Dr. Muhammad Amin ya, Senin ya. Okey, saya rasa kita pun telah pun sampai ke penghujung sesi ya. Jadi saya dengan ini sekali lagi ya mengucapkan terima kasih kepada saudari Siti Balkis Az-Zahra binti Deraman ya, pelajar tahun akhir PISMP ambilan Jun 2019 bidang pendidikan awal kanak-kanak daripada IPG, Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka ya. Terima kasih, tahniah banyak-banyak ya. Dan terima kasih Doktor. Ya. Dan kita boleh nampaklah keterampilan tadi ya, dan mungkin boleh kita khususnya pada pelajar-pelajar yang lain boleh kita sama-sama belajar daripada beliau ya. Sesuai sangatlah kita latih sebagai Seri Kandi ya. Dan tahniah jugalah ya saya ucapkan kepada pengarah ya PJ Kampus Perempuan Melayu dan juga pensyarah-pensyarah yang terlibat ya, dan juga yang melatih secara langsung dan tidak langsung lah ya, saudara Siti Balkis ini ya. Dan pada kesemua sidang maya sekalian, penonton kita pada malam ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah ya, terima kasih ya kerana sedia mendengar
sejak dari awal lagi sehinggalah ke penghujung rancangan. Dan jangan lupa isikan borang tadi ya pada link yang diberikan, dan insyaAllah ya kita akan bersiaran lagi pada minggu-minggu yang akan datang ya, pada hari dan waktu yang sama ya, pada hari Jumaat ya, waktu dia mula dengan kita mula pada pukul 8.20 malam ya. Kita mulakan dengan sesi snippet dulu, kemudian diikuti dengan perkongsian maklumat ataupun perkongsian slot CDL hands-on online cluster IPG. IPG itu singkatan untuk Institut Pendidikan Guru. Jadi untuk malam ini kita alhamdulillah ya kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi saya dengan ini menangguhkan dulu ya sesi kita, sesi CDL hands-on online cluster IPG. Ya, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.